Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Apa khabar semua? Okay, sekali lagi kita insyaAllah pagi ni dapat bertemu dan kita dapat bercakap di sesi sarapan Minda Momentum. So, ada orang tak ada orang ni? Manakah anda? Di manakah you all semua? Okay, very good. Saya doakan lah insyaAllah pagi-pagi macam ni. Saya mendoakan you all berada dalam keadaan yang baik-baik, sihat sejahtera, walafiat. Dan korang semua insyaAllah boleh buat bisnes dalam keadaan yang baik insyaAllah. Dan hari ni saya mendoakan juga dalam keadaan kita sedang recovery bisnes kita, ekonomi pun. Keadaan pandemik PKP nampaknya ramai dah mula macam lepas bebas nampaknya Saya dengar kan hotel-hotel banyak yang fully book. Kan, even hari tu saya ada satu nak pergi, kita ada meeting, nak booking pun full. Tekan hotel ni full. Tekan yang ni full. Saya rasa macam, biar betul dia orang ni kan. Okay, nampaknya tak bagi can langsung ni. Okay, so pagi ni just nak ada sedikit orang kata sharing. Saya nak share dengan korang secara santai je. Tak nak skema-skema. Okay, dalam keadaan kita pun tengah kemas rumah pagi ni sebab beberapa hari ni sebenarnya saya dah 2 minggu sebenarnya tak dekat rumah. Kita outstation. Hari tu first trip adalah pergi ke Zon Utara. Waktu saya pergi Cameron Highland hari tu. Lepas daripada Cameron, selalunya saya akan buat macam ni. Selalunya saya akan macam kita tak akan pergi trip tu macam tu je. Kita mesti nak kena pergi dan sambil kita bekerja. Sambil kita apa yang saya fikir adalah kita nak bagi manfaat, bagi kebaikan. Jadi saya cakap dengan wife saya, kalau dah halang-halang kita nak pergi ke arah utara ni, baik kita pergi ziarah sekali. Anak-anak murid kita yang berada di utara. Jadi kita alhamdulillah berkunjung ke beberapa tempat, ke beberapa premis perniagaan. Ada juga yang kita berjumpa juga dengan sahabat-sahabat kita. Sebab saya suka mengamalkan namanya ziarah. Sebab pada saya satu, orang yang menerima kita sebagai tetamu, rumah dia pun akan insya-Allah dapat rahmat, dapat kasih sayang, dapat pemeliharaan. Tu satu. Kita sendiri pun yang menziarah ni pun, kita ni sebagai musafir. Alamak, ada lampu yang tak tutup lah nampaknya. Mari saya tunjukkan sikit macam mana kita nak kemar rumah kejap lagi ni. Okay, ada juga yang kita sendiri pun, doa kita sebagai musafir, kita mendoakan dia orang ni. Lagilah saya ziarah ni anak-anak murid saya, yang mereka ni adalah peniaga. Nanti saya share apa saya punya finding. Dan saya hari ni nak share pagi ni dululah. Macam mana pengalaman saya dulu sebelum jadi peniaga. Okay. Sambil mula berniaga dulu, saya dulu ada rumah. Zaman-zaman yang sebab saya asalnya adalah saya buat bisnes ni dulu offline. Saya buat sale. Saya pernah jual water filter, saya pernah jual tukar minyak enjin kereta. Dulu saya biasa masuk bawah, buka enjin. Zaman-zaman dulu, buka enjin tu, bawah tu kita buka dia punya skru untuk buang minyak hitam. Tadah, saya siap buat penadah. Lepas tu saya juga pernah bawa, lepas tu saya ada satu sikit yang canggih time tu. Dia buka skru dah. Masukkan macam salur, getah. And then saya pump tu, dia adalah keluarkan minyak hitam tu. So lepas dah pump, bagi keluar licin clear, kita ganti minyak hitam yang baru. Dulu saya pernah buat tu servis rumah ke rumah. Masa tu memang saya adalah bawa kereta kancil saja. Memang rumah ke rumah, babe. Memang masa tu macam tu. Kan, saya adalah orang kata berniaga, buat je apa yang ada. Asalkan masa tu apa saja barang yang kita ada, yang kita boleh tukar jadi duit. Yang tu lah saya buat tu. Okay. So lepas tu kalau dah siap ke apa, dah settle, dah pergi beberapa tempat. Dan kita masa tu masa tu Facebook tak ada, online tak ada. Saya rasa zaman-zaman tu benda tu baru nak ada lah. Ni saya dengar Facebook pun dah nak tukar nama, tak tahu dah jadi face apa kan. Okay, takkan dia nak tukar nama dia bookkeeper, tu pencatat rekod. Okay, tak tahulah apa benda yang Facebook nak buat ni. Ada je benda Allah dia nak buat. Okay, so tu yang saya buat. Cara masa tu saya nak dapatkan customer adalah saya buat semudah saya, nak kata semudah, memanglah mudah nak buat. Masalahnya nak tarik orang tu yang mencabar. Okay, saya buat pamphlet. Dulu saya buat flyers, tarik orang. Dan masa tu kita memang operasi apa semua bisnes kat rumah kan.
Masa tu komputer internet tu taklah canggih sangat. Saya ingat saya buat flyers pun guna Word. Guna Microsoft Word. Korang kenal tak? Tak tahu korang kenal ke tidak? Saya hanyalah masa tu adalah menggunakan Microsoft Word sahaja. Okay, so saya tak ada pun nak guna tu. So dulu, jadi aktiviti harian saya dulu, buat pamphlet, cetak print. Print pun photostat nak jimat kos. Okay, nak jimat kos punya pasal, so tak ada duit, babe. Memang tak ada bajet. So apa yang saya buat adalah, saya pakai Word, saya print kat A4, lepas tu saya minta tolong kedai photostat, potong dua. Jadikan dia A5 A5 lah yang kecil sikit kan. A3 besar lagi. A5. So lepas tu, masa tu memang beroperasi kat rumah. So saya yang menguruskan rumah. Saya yang kena bersihkan rumah. Sebab saya dulu kalau rumah kotor ke apa bersepah, saya macam tak boleh buat kerja, babe. Itulah masalahnya. Masa tu saya memang kenal lama tak guna Microsoft Word. Raja Anis, yes. Saya masa tu masalahnya bukan sekadar saya kenal je. Memang saya kenal Word dan saya tahu guna Word je. Okay, memang tu je saya guna. Bukanlah saya tak kenal Microsoft. Adobe Photoshop. Kenal sangat, tapi masalahnya tak reti nak guna. Macam mana nak buat? So, saya lah yang uruskan rumah. So, sementara buat aktiviti perniagaan masa tu, print pamphlet. Lepas tu apa tahu yang best? Saya fikir kat mana yang ramai orang. First kali dulu yang ramai orang adalah paling, sebab kita nak jimat kos weh. Tak ada duit nak bayar. Serius. Masa tu kan saya tak ada duit. Sekarang adalah ni adalah kita punya ada pembantu rumah yang kemas rumah kan. Dulu saya kemas sendiri, babe. Tak adanya nak minta tolong orang ni dulu, tak ada. Okay. So ni cara free yang saya buat masa tu adalah macam mana? Saya pergi solat Jumaat. Ni time tu lah time tu kita ni tak pandai sangat. Mungkin kita ni jahil juga. Nak pergi letak time ada orang malu kan. Masa tu saya ingat lagi, nak letak pamphlet, nak jual minyak hitam tadi lah. Saya jual minyak hitam, saya jual penjimat minyak. Okay, so agak-agak bila masa waktu yang paling sesuai saya letak flyers tu, kan. Okay, teka agak-agak waktu bila yang saya akan letak pamphlet. Kalau korang sini berfikir kat mana waktu bila yang orang tak nampak, malu masa tu nak letak. Satu malu, kedua ada setengah orang dia marah. Yang maki hamun pun ada tu. Yang ambil pulang balik pamphlet pun ada. Kita bagi pamphlet, nak bang kak, datang balik, patah balik pulang. Tak nak, saya tak nak. Oh ya Allah, saya kata masa tu, Masya Allah kan. Mula kita ingat mudahnya berniaga, tapi bila kita dah berniaga, rupanya mudahnya nak give up. Okay, serius. Itulah benda yang saya, macam cabaran yang saya lalu lah time tu. So masa tu orang semua dah masuk, nak solat. Semua dah masuk masjid. Dalam tu luar dah kurang orang. Maka saya akan letak kat wiper orang time tu. Okay. So kalau sempat saya letak separuh. So bila orang habis je solat Jumaat, sementara ada orang yang belum keluar, saya cepat-cepat keluar stop. Saya akan sambung balik letak pada kereta yang saya belum letak kat wiper. Tapi masalahnya, nak dapat satu call pun mencabar. Masa tu tak ada WhatsApp Tak ada WhatsApp. Okay. Masa tu tak ada WhatsApp. Tak ada. So masa tu hanya kita tunggu SMS. Dah letak banyak-banyak ni. Kau ingat boleh dapat SMS? Memang tak lah. Kan saya ingat kalau dalam 1000 tu, kalau dapat 10 tu baiklah. Memang terbaik lah kalau dapat 10 SMS. Daripada 10 SMS pula, berapa banyak pula kita dapat orang berminat, orang call. Tu satu hal lagi. So, most of the time saya kena edarkan sampai kadang 3,000. Untuk nak satu minggu tu saya kena edarkan sekurang-kurangnya saya dah calculate dah. Paling-paling 3,000, 4,000, 5,000. Pamphlet yang kita nak kena edarkan dahulu, barulah benda tu akan macam dapat orang kata berminat. Dan waktu tu memang kita susah, kita struggle. Dan memang saya duduk rumah. Saya duduk rumah. Masa tu Puan Izzah kirim salam. Dia tengah masak. Sebab hari ni ada tetamu nak datang. Maka kami memang tengah kemas rumah ni tadi. Nampak? Tadi kita dah mop lantai. Dah bersihkan. Kereta si kuda merah ni tak mandi lagi nampaknya. Semalam saya masuk go-kart sebenarnya. Nanti saya share. Siapa nak tengok saya main go-kart ada. Saya dah share kat dalam IG dah. Semalam saya main go-kart. Cuma semalam go-kart tu adalah di Pelentong. Siapa orang Johor yang tak tahu, kat Johor ni ada satu litar go-kart antara yang paling lama kat Johor. Nama dia Pelentong Go-Kart. Dia masuk dalam lebih kurang daripada jalan besar nak ke dalam 5 km. Dan dia masuk dalam ladang sawit. Hui, memang
Memang mencabar. Nasib baik si kuda merah. Saya ingat hari tu ladang tempoh dia boleh lepas, boleh masuk. Apalah sangatlah, hai ladang sawit. So semalam demi anak-anak murid saya yang mengajak saya main go-kart, maka saya pun main go-kart semalam. Selamatlah masuk, cuma belakang tu lah ada kena sikit lah kat belah bawah. Seret. Ui, hati saya macam bodoh. Okay. Alhamdulillah rezeki semalam qualifying nombor 2. Qualifying nombor 2 kita main dalam hujan. Hujan memang gila lebat. Okay. Memang gila lebat. Dia punya pengalaman main tu macam spinning tu biasa. Memang makanan lauk semalam spinning. Alhamdulillah saya berjaya habiskan. Walaupun saya terspin, saya kejar trainer momentum Cikgu Rizwan. Saya kejar dia. Kejar. Saya terpusing. Saya turun ke nombor 10. Saya kejar balik. Kejar. End up saya dapat nombor 4. Nombor 1, 2, 3 semua tim momentum. Nombor 1, 2, 3 semua tim momentum. Dak ultimate semua nombor 5 ke bawah. Itulah semalam So otak selimut tak. Tadi sebab saya belum cuci. Biasanya macam sebelah ni lembu merah ni dah cuci dah. Dah cuci elok, dah simpan sebab kita ada car wash kat depan ni, jiran kita punya. So memang kalau dia nampak je kereta kotor, dia akan minta, dia akan uruskan untuk hantar ke kedai dia cuci, dia hantar balik. Tu cara dia sebab kita support intern ekonomi. Mana ada kawan-kawan meniaga yang dekat-dekat, terutama jiran, kita support. Sebelah jiran saya ni adalah dia sale untuk developer kat sini. Kita memang dah beli rumah kat sini, saya beli dengan dia. Tak silap saya 3. Team Momentum beli 6. 3 kita beli, saya beli untuk family. Team Momentum beli 6 unit. Kebanyakan key leaders kita, alhamdulillah dia orang dah beli rumah kat sini. Itu memang tanggungjawab saya untuk growkan dia orang dengan izin Allah. Okay, so sambung balik cerita surau rumah. Inilah surau rumah macam ni, hari ni ada rumah ni. Okay, so dulu saya memang kerja kat rumah. Rumah tu lah jadi macam saya punya base. Tempat saya buat macam buat kempen, buat pamphlet, buat flyer. Sebab masa tu saya tak reti lagi nak online. Sehingga masa tu saya explore tu lah saya terjumpa. Ketika saya buat business offline tu lah. Ketika saya buat business MLM. Ketika saya terlibat dengan sale. Tadi saya cerita baru pasal minyak hitam. Lepas tu saya juga pernah jual penjimat minyak, magnet. Dia adalah macam, dia ada 2 layer magnet. Kemudian kita akan buka skru dia dan kita akan masukkan ke salur minyak yang masuk ke carburetor atau radiator ataupun radiator, bukan radiator untuk air. Nasib baik saya tak lupa lagi. Ke carburetor lah masa tu. Kalau dia adalah masa tu tak guna carburetor sebab carburetor untuk sistem yang lama. Dia mungkin pakai injection, kita letak kat situ pada minyak yang in. Okay. Yang in tu supaya minyak yang masuk tu molekul dia tu dia jadi di repair, diperbetulkan macam tu lah lebih kurang, dan dia dapatlah bantu orang jimatkan minyak time tu. Okay. So dulu mula-mula pada waktu tu saya memang duduk rumah je. Saya tak pergi mana-mana. Dan saya lah yang bantu ke rumah. Saya jaga anak anak saya yang pertama, nombor 1 dengan nombor 2. Amar dengan Husna saya jaga. Masa tu kita tak mampu lagi, saya tak ada duit, saya tak ada bajet nak hantar kat pengasuh. Bukan tak ada niat nak hantar, ada sangat. Terlalu ada. Masalahnya tak mampu lagi time tu. So saya sini yang yang jaga anak saya time tu. Sambil-sambil time tu lah saya belajar. Sementara kalau saya dah mandikan dia pagi-pagi, anak saya dah bangun, dah bagi dia susu, dah main-main, kejar semua, dia dah bosan, masukkan dia buai, dia tidur. So kadang-kadang masa tu, saya buai dekat sebelah. Walaupun kita ada pakai buai current, mampu jugalah beli time tu buai current tu kan, 200 kan. Tapi kadang-kadang dia nak tangan kita pegang dia. So pegang tangan sebelah macam ni, tangan kiri ni pegang kan. Enjot. Lepas tu dia tidur, kita pun start explore. Dan saya rasa masa tu, masa sangat berharga. Saya masa tu rasa masa saya sangat priceless. Di mana saya perlu buat kerja cepat. Sebab kalau anak saya dah bangun, saya kena layan dia. Itu ketika tu dugaan saya menjadi sebagai seorang sura rumah tangga. Ini korang dah like, comment, share ke belum ni? Cuba tag kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih kepada you all yang tag kawan-kawan pagi ni, insya-Allah yang ada kat situ. Dan saya duduk bersila lah kat sini. Lantai ni pun dah bersih. So kita duduk bersila kat sini lah. Kita buat live kat sini. Okay, so masa tu saya teringat lagi saya yang kalau masa isteri saya berpantang dulu, saya masak.
Yang saya pandai adalah buat lauk ikan singgang, buat sayur rebus. Oma saya suka makan masa tu roti bakar. So saya bakarkan dia roti, dia nak makan dengan si kaya ke apa. So saya terpaksa lah explore apakah makanan orang yang berpantang. So tu yang saya buat untuk anak pertama, anak kedua, ketiga. Cuma bila anak ketiga tu, alhamdulillah rezeki kita dah mampu nak ada pembantu rumah. Bukan pembantu rumah belum lagi time tu. Saya ada, time tu lah saya mula, adalah bajet masa tu. Dah mula ada bajet untuk nak ada, babysitter. Hantar anak saya pergi ke orang jaga kat rumah. Dan so saya dapatlah untuk nak macam bekerja. Dan masa tu saya masih lagi bekerja di rumah. Dan saya memang kena kemas rumah time tu. Itu memang saya punya macam kerja harian saya setiap hari. So dalam masa sama tadi kadang-kadang pagi-pagi sebelum saya nak kerja tu, saya dah start kemas rumah. Start kemas meja kerja saya. Saya memang tak boleh lah. Memang saya tak boleh kerja kalau tempat tu comot dan berabuk dan kotor. Jadi menjadi rutin harian saya untuk bersihkan dulu. Dah bersih clear, masa tu lah saya mula explore, cari macam mana nak buat online, macam mana nak tarik orang, macam mana nak buat orang percaya. Facebook pula masa tu baru macam baru launching. Kita pun tak tahu lagi macam mana. Masa tu ketika saya mula-mula ada account Facebook, FBS tak ada lagi tau. Belum ada FBS. FB page pun macam baru nak ada. So mula-mula dulu kita memang gunakan profile. Kemudian saya ingat 2011 ke 9. Kalau you tengok kan Facebook page saya ni dah lama di-create tau. Maksudnya alhamdulillah saya sihat. Shan Mala. Alhamdulillah saya sihat. Siapa lagi nak tanya? Terima kasih Mishael, tolong share. Terima kasih Umaira tadi tanya soalan. Alhamdulillah saya sihat. Alhamdulillah. Puan Izzah kirim salam kat you all semua. Okay, siapa lagi? Terima kasih pada yang follow pagi ni. Thank you very much. Zaha Wahab sekarang dah jadi house husband. Sekarang saya sebenarnya kalau hari-hari yang ada urusan penting, saya ada kat office. Cuma hari ni sebab saya dah 2 minggu outstation. Dan kalau siapa yang nak tahu, saya baru habis lebih kurang spend masa 5 hari tau. 2 hari tu informal, kita buat lawatan. 3 hari adalah saya spend masa dengan anak murid saya yang kita namakan dia sebagai Ultimate Partners. Dia ada 10 orang je. Ini adalah mereka yang memang dah achieve satu level yang berbeza, yang sangat tinggi. Kebanyakan mereka ni adalah sale dia, insyaAllah dia dah capai multi-million. So saya macam, kita spend masa dengan dia orang untuk bercakap, untuk cerita, untuk bersoal jawab, apa lagi isu dia orang, apa lagi perkara, apa lagi macam mana nak grow, apa benda yang buatkan dia sangkut. Jadi, and then ada juga aktiviti yang kita nak mencabar dia orang punya minda, breakthrough, keberanian. Apa dia? Kita buat, hari pertama tu ada game, kita ada buat game. Banyak gila game. Game tu di-handle oleh trainer daripada UK. Oi, bukan galing-galing weh. Okay. Memang bukan galing-galing masa tu. Memang. So, trainer daripada, nama dia Mr. Simon. Daripada Dash. Dash, company nama Dash. Kalau you pergi Desaru, ada nama Dash yang handle training, team building ke, activity water sport ke, dia yang handle. Kita main banyaklah permainan yang menguji minda. Mula-mula saya ingat macam, tak apalah, kita utamakanlah, bagilah anak murid kita main, kan. Tiba-tiba Simon, I'm the boss. Oh no, boss also got to play. Alamak, saya kata, aku baru nak mengelat. Okay, saya baru nak mengelat, tak nak main. Tapi oleh kerana coach dah suruh main, kita sebagai player, bila dah dapat main, kena committed. Kenalah committed, kenalah main. Bila dah main tu jangan main-main. Okay. Masa itulah yang kita sebenarnya nak kena bersungguh-sungguh. Okay. So, itulah aktiviti. Kemudian kita ada aktiviti besoknya. Kita ada aktiviti jet ski. Kita ada aktiviti main ATV. Yang best, yang saya rasa macam breakthrough juga adalah saya dapat bawa kayak sampai ke tengah laut. Okay. Itu pun best juga. Saya dapat bawa ke tengah-tengah laut. Okay. So cuba hari ni saya nak share tadi adalah sebab bila saya share tadi, sebab kita hari ni ada tetamu penting yang nak datang rumah, yang saya anggap macam family juga. So kita kemaslah rumah, Puan Izzah tengah masak, dibantu oleh pembantu rumah.
Kemudian saya pun teringatlah dulu mula-mula saya start the business, saya tak ada apa-apa. Saya macam bermula dengan sura rumah. Saya nak cakap kat sini satu benda. The point adalah apa? The point adalah setiap orang selalunya dia ada kepayahan, kesusahan dia sendiri. Kesusahan, kepayahan dia sendiri. Semua orang ada cabaran. Termasuk dengan saya pun ada cabaran. Bukan semua benda yang kita nak capai ni adalah mudah. Tapi nak cakap tak susah juga nak susah. Okay. Tapi bukan... oh ya ke? Siapa tu? Ada Bazli Kak Congek. Aduh, nama pelik sangat. Abang saya pernah sepi kereta dengan... Adik, betul ke? Betul kan saya cerita tadi? Kalau siapa kat sini yang tadi dengar story saya, dulu saya adalah buka orang punya kereta dan servis minyak hitam. Yang kedua, saya adalah akan offer dia. Saya akan hasil, bang. Sekarang harga minyak mahal, bang. Ni abang akan bazir banyak benda, bang. Nak tak kalau satu hari boleh jimat macam berapa sen? Tapi kalau kita kira-kira sebulan dia dah jimat macam RM180. Setahun. Saya memang matematik. Setahun, bang. RM180, bang. Kali dengan 12, bang. Dah dekat RM2,000, bang. Nampak? Itu dulu memang saya punya tugas. Saya setiap kali pergi tukar minyak hitam kat rumah orang. Kemudian saya akan upsell, pasang pula penjimat minyak. Okay, tak main-main ni. Memang betul. Tu ada saksi tadi tu. Okay. Tapi saya nak cakap setiap orang bermula daripada tahap poin dia susah. Setiap orang bermula dengan poin yang mencabar. Mungkin ada di kalangan you all. Apa cabaran you all? Mungkin ada yang pernah tolong family jual kuih. Jual makanan. You terpaksa kerja part time. Sambil kadang-kadang kena belajar. Kadang-kadang tak cukup duit. Masa dulu kan kita ada PTPTN ke, duit beasiswa. Kadang tak cukup nak membiayai kita punya, orang kata belajar kita. So menyebabkan kita terpaksa untuk nak buat kerja ekstra. Okay? Dan mungkin ada yang terpaksa kerja daripada rumah. It's okay. Berniaga sekarang tak sama macam dulu. Tak sama. Berniaga dulu tak sama. Dulu memanglah orang kata nak berniaga ni mesti kita ada kedai. Tak ada kedai kan orang tak percaya. Zaman sekarang dah berbeza. Dah zaman online. Zaman online ni orang just tanya bila barang nak sampai. Boleh bagi tak tracking number? Apa dia dapat? Seberapa cepat boleh sampai? Apa benefit? Apa hadiah? Apa free gift? Yang tu je orang nak tahu. Kalau dulu, ya Allah, semua akan cakap macam, kedai kat mana? Office kat mana? Tapi right now, zaman sekarang, dia dah bukan macam tu dah. Zaman sekarang adalah orang nak tengok ada result tak? Ni orang yang dah guna you punya produk ni. Dah ada guna you punya produk. Apakah result or hasil yang dia dapat? Macam. Nampak? Okay? Dan itulah dulu bila kat rumah, kepayahan starting dari rumah ada cabaran. Nak tak saya cerita? Kau ni macam tak best lah. Kau macam tak nak kan saya cerita. Cuba bagi tahu sikit. Cuba bagi tahu sikit. Apa nak you nak saya cerita ke tidak ni sekarang ni? Sehingga ramai tanya saya apa point, macam mana saya boleh berada pada sekarang, macam mana nak berjaya, macam nak kekal konsisten, macam nak naikkan energi. Tapi saya nak cerita juga kepayahan saya dulu. Kesusahan yang saya alami dulu yang menyebabkan saya macam cabaran bila bekerja daripada rumah. Apa cabaran dia? Apakah challenge dia bila kerja daripada rumah ni? Nak tak saya beritahu? Pernah jual white coffee, nak tambah income. Azam Minan, thank you. Bagus yang share tu. Siapa lagi nak share kepayahan dia dulu? Kesusahan dulu ke sekarang tak kisah. Dengar sambil layan PDP anak. Alhamdulillah, thank you Aci. Thank you very much. Siapa lagi? Kan? Arif Awi. Berniaga sekarang lebih mudah. Betul, lebih mudah. Lebih mudah lagi kalau ada guru. Lebih mudah lagi kalau ada orang yang dah experience people yang tunjuk jalan. Lagi senang. Tapi kalau sendiri yang nak cari explore, saya takut kita dah berniaga 10 tahun pun masih lagi tak capai 10,000 utama. Masih lagi dengan cara yang sama, income yang sama. So satu pesan saya pagi ni juga adalah buat sesuatu yang you tak pernah buat untuk dapat benda yang you tak pernah dapat. Tu point dia. Buat satu benda, kan, buat sesuatu yang you tak pernah buat, you akan dapat apa benda yang you tak pernah dapat. Okay, siapa nak saya cerita lagi pagi ni? Saya nak share betul-betul. Apa cabaran mula-mula bisnes? Apa cabaran? Kat mana silap dia? So, kalau saya bagi tahu you ni, sebenarnya dia adalah bonus yang insya-Allah saya bagi tahu you, saya boleh garanti insya-Allah dengan izin Allah, you boleh jimat masa 10 tahun. You boleh jimat masa 10 tahun. Kalau you tak dengar saya cakap, you tak ambil point saya cakap ni, the challenge adalah you mungkin akan mengambil masa dan buang masa lagi 10 tahun dan tak ada apa-apa.
Serius benda tu pedih weh. Itu bukan sekadar pedih je lah pedih ulu hati. Nampak tak? Saya bersila untuk you tau. Saya bersila atas lantai Okay. So saya nak cakap satu benda yang kena tahu adalah you kena jimatkan masa dan you kena tahu the point. Apakah challenge mula-mula berniaga? Apakah dia punya cabaran? Apa dia punya orang kata the weakness point supaya you tidak berada dalam weakness tu. Saya tak nak you berada dalam keadaan tu. So saya nak cakap adalah nombor satu bila kita bekerja daripada rumah, nombor satu cabaran yang paling mencabar adalah nak uruskan kita punya masa. Nak uruskan kita punya masa. Sebab mungkin ada setengah you all dah mungkin sebelum ni pernah kerja, pernah belajar. So dah biasa kena bangun pagi. So ada sikap macam saya lah dulu. Saya nak cakap ni perangai buruk saya time tu lah. Harap-harap you all jangan buat. Perangai buruknya apa? Saya mula nak balas dendam. Saya mula berdendam. Saya berdendam lah. Katil tu lama sangat dah tak pakai. Tilam tu lama sangat tak pakai. Saya berdendam sampai saya tidur tengah hari baru bangun. Berdendam punya pasal. Siapa ada macam tu punya dendam dia? Yelah selama ni kena kerja. Selama ni pagi-pagi dah kena keluar. Pukul 8 dah kena keluar. Kadang setengah orang pukul 6 dah keluar. Saya lagi tengok, saya lagi amazed. Saya lagi macam respect orang yang kerja Singapura. Pagi-pagi 3 pagi, 4 pagi motor ni dah mula bergerak masuk ke Tambak. Ke Tambak Johor untuk pergi bekerja di Singapura. Saya rasa macam tu. Ya Allah, dahsyatnya diorang. Pagi-pagi lagi diorang dah masuk bekerja dah. So bila terlalu lama sangat kita macam tu, kan? So what happen adalah kita mulalah berdendam. Nak uruskan masa kita rasa macam tak apa, banyak lagi masa, tak apa. Bulan ni tak capai RM10,000. Tak apa, let dululah. Bulan depan nanti insya-Allah. Tapi bila the next bulan depan kita pergi lagi. Tak buat juga. So itu memang cabaran ya Allah. Saya rasa macam dulu. That's why kalau you tengok gambar-gambar lama saya kan, you nampak muka saya macam ada orang kata dulu macam badan berisik gila dulu. Kalau compare dengan sekarang dia kata dulu macam gemuk. Padahal saya nak cakap berat saya dulu dan sekarang lebih kurang je. Berat saya dulu dan sekarang lebih kurang je. Plus minus 1 ke 2 kilo je. Serius. Ya Allah, siapa nak bagi saya star tu? Okay. So saya masa tu adalah macam memang bangun lewat. Lepas tu kalau terbangun awal pun sambung tidur balik. Kemudian kadang-kadang sambung tidur lagi lepas subuh. So muka tu jadi sembab. Kan? Alhamdulillah. Puan Sharifah Munawarah sejak tengok sharing Sifu bulan ni dah capai 10K. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Terima kasih. Terima kasih. Kan? Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Bila kita gunakan apa ilmu yang macam diberikan, you gunakan walaupun benda tu percuma. Ada juga yang tanya saya baru ni tau. Dia kata, Bang, abang punya kelas berapa? Masa tu saya ada bawa anak saya pergi PD. So ada guys yang jaga kita punya boat dengan jet ski. Dia kata, Bang, saya nak masuk kelas abang lah bang. Ni cerita menarik. Saya nak saya story. Saya suka budak ni. Saya kata budak ni kalau dia teruskan apa yang dia buat tu, insya-Allah dia akan berjaya. Siapa nak dengar budak yang jaga boat saya dengan jet ski ni? Masa tu anak saya teringin lah. Ya Allah tuan-tuan, akak abang. Ya Allah tak tahu anak saya lasak weh. Anak saya gila lasak. Anak saya dia suka aktiviti boat, jet ski, banana boat, donat. Boat tarik donat tu. Ada bentuk macam donat. Kita duduk dalam tu 6 orang boleh. Okay. Lepas tu boat laju akan tarik dan bagi kita melempar, melenggok-lenggok dalam air. Saya masa tu rasa macam jantung dah tertinggal kat belakang satu hal. Saya naiklah, layan. Bila dah sampai kata, okey anak-anak kita turun dah sudah kan? Abi lagi 1 kali. Astaghfirullahalazim saya kata. Mampus saya kata ni kan. Anak saya lasak dan main jet ski tu pukul 2 petang. 2 petang waktu sekarang you pun tahulah cuaca macam mana. Kalau panas tu Masya Allah. Na'udzubillah panas. Dia nak main juga. Ya Allah. So this guy tanya saya, Bang. Kan abang punya kelas bang. Berapa bang? Cakap dengan adik. Kau kenapa dek sibuk-sibuk tanya abang punya kelas yang berbayar? Abang dek buat kelas yang free tu kau masuklah dulu dek. Kau masuk dulu kelas yang free tu dek. Kau dah boleh buat duit, kau masuklah berbayar. Yang berbayar tu RM10 je dek. Nampak tak abang Jip sabar mengajar ni. Okey, lepas tu lah bang, hari tu ke bang saya tengok abang punya live. Betul lah bang. Saya belajar satu benda bang. Saya nak tahu adik ni belajar apa. Inilah yang bang saya guna bang sekarang tu yang ramai saya naik saya punya boat bang. Wah, saya kata menarik, interesting.
Kau cuba cerita. Sebelum tu dia bawa kita macam naik boat 1 jam. Pusing PD, tengok marina. PD marina tu pusing, tengok rumah-rumah, tengok kapal-kapal yang cantik. Dia explain. Lepas tu borak dengan adik ni. So adik ni kata, bang, saya belajar tu benda bang. Abang ajar bang, apa-apa nak jual bang guna emosi. Jangan jual barang tu bang. Dia cakap saya macam tu. Habis dik kau macam mana? Itulah kalau dulu bang saya akan sibuk jual bot. Meh lah naik bot ni 1 jam kita buat pusing sana sini situ sini situ. So dia kata bang susah lah bang nak dapat customer bang. Habis kau buat macam mana dik? Saya buat ikut abang ayat abang. Abang kata jual emosi. So saya cakap apa bang? Dia kata saya jual apa? Jom naik bot ni untuk spend masa dan you akan ingat kenangan ni sampai bila-bila. Dia dah mula bagi emosi. Spend masa, bang apa kata bang, apa salahnya bang spend masa kejap atas bot. Dan inilah momen-momen yang terindah dalam hidup you akan ingat sampai bila-bila. So kata dahsyat juga budak bot ni. Dia guna ilmu aku tu, mana dapat? Percuma je. Adik tahu kat mana? Ada tu bang, ada abang ada buat live. Dia kata abang buat live, lepas tu abang contoh ada anak murid abang tanya soalan, abang jawab balik macam ni macam ni. Saya ikut je bang. Saya ikut je dan benda tu mudah untuk saya tarik customer. Macam benda tu yang saya ajar. Dan saya kata, kalau tak boleh nak jangan cerita pasal berbayar. Sebab yang berbayar pun RM10. Yang sekarang pun dah naik pun RM30-40. Siapa suruh lambat? Itu pun cuma RM10, RM40, RM30 macam tu. Macam tu lah. Tapi yang free pun ada. Setiap hari Selasa malam kita ada kuasai pemasaran online. Macam mana you nak belajar kuasai pemasaran online. Kemudian macam saya Puan Sharifah menawar, saya sekarang jual ikut emosi macam Sifu cakap ni. Saya jual baju budak premium. So customer sentiasa repeat. Bagus kan? Betul kan? Siapa kat sini yang mula ikut teknik saya? Marketing tu adalah kena fokus lebih kepada emosi pelanggan. Orang tak beli barang. Contoh. Katalah you jual, ramai yang sangkut kepada makanan lah dia kata. So saya kata jangan jual makanan tu. Katalah you jual rempeyek. Rempeyek ni apa? The best moment adalah ketika kita melayan makan benda tu, even bersama dengan family. Bayangkan petang-petang you dengan ambil angin, you dah lama tak spend masa dengan orang tersayang, dengan pasangan. You dapat sama-sama menikmati rempeyek yang menyebabkan you teringat story kisah masa kecil dan you bergelak ketawa dan hubungan kasih sayang tu semakin bertambah, semakin erat seperti baru berkahwin. Macam so kalau mengayat pun tak boleh buat, macam mana nak buat benda lain? The basic thing, the core thing dalam bisnes adalah kuasai emosi pelanggan. Lepas tu barulah kita belajar pasal teknikal, nak posting kat mana, pukul berapa, macam mana. The first thing kena faham adalah apakah emosi pelanggan tu. Dulu ketika saya suruh rumah tu, saya pun blur-blur juga. Saya dulu macam, ya Allah. Kan saya kata tadi kan, saya buat pamphlet lah, buat flyers lah, buat apa benda jadah. Semua benda saya buat. Tapi semua benda tu saya teringat balik, alamak, saya jual semua fakta lah. Yang penjimat minyak tu lah saya dah mula main emosi macam, jom kita jimatkan duit. Saya tak jual penjimat minyak. Saya jual penjimatan. Berapa banyak saya boleh bantu dia savekan duit dia. Save duit berapa? Katalah sehari dia jimat, katalah RM3. Kalau dia berjalan pergi kerja tiap-tiap hari 30 hari, dia keluar pergi mana, dia dah jimat seperti itu RM90. Itu kalau RM3. Kalau dia boleh jimatkan sehari RM10. RM10 sebulan dia dah jimat 300. 300 setahun dah 3,600. Kan dia boleh buat bercuti anak-anak. Kenapa tidak penjimatan tu ditukar kepada kasih sayang? So saya membantu you ada jimatkan duit. Even untuk bisnes takaful pun sama. Saya bantu you untuk jimatkan duit supaya satu hari nanti tiba-tiba orang yang tersayang jatuh sakit dan kita tak perlu kacau usik mana-mana simpanan. Sebab mereka boleh dapatkan hospital ternama, dapatkan rawatan di hospital ternama secara percuma. Macam, if you tak buat benda ni, you mungkin akan kontang, you mungkin akan kekeringan duit sekelip mata macam tu je. Dan bukan sekadar duit hilang, you mungkin hilang nyawa orang tersayang. Macam sekarang. Bagus-bagus. Itulah dulu, itulah pengalaman saya santai macam tu dulu. So bila saya buat kat rumah, pengalaman saya berniaga, pengalaman saya mengayat, buat copywriting, segala bahagian inilah yang menyebabkan saya faham banyak benda. And hari ni kenapa saya buat apa yang saya buat. Sebab saya tahu terlalu ramai orang, hari ni banyak je star korang bagi ya. Ya Allah. 660 star.
Masya Allah, terima kasih banyak. Walaupun saya masih lagi tak explore star ni nak buat apa, tapi saya anggap star yang you bagi ni adalah tanda you kasih dan sayang kita sesama manusia, sesama umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bulan Rabiul Awal ni kita baru sambut Maulid baru ni. Kita pun ada sambut Maulid baru ni di Desa Haru bersama dengan anak-anak murid saya. Kita buat sambut Maulid. Kita banyakkanlah berselawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih banyak. Ya Allah kan. Tapi best kan bila kita faham tentang the basic thing dalam bisnes, terutamanya copywriting, terutamanya emotion, dan inilah benda yang saya nak share. Yang setiap kali kelas roket pemasaran momentum, malah kalau berbayar pun bayar kita pun cenonit je tuan-tuan. Berapa sangat je, nothing tulus katalah you kena bayar RM40 pun untuk kelas 2 hari sekarang. Kan dalam keadaan pandemik, orang sedang berdendam nak beli barang. Orang sedang gila-gila spend sebab dia nampak ekonomi dah dibuka. Dia boleh bekerja, dia boleh berniaga. Ekonomi sedang dibuka. Korang tak sambut secara online, korang yang paling rugi weh. Saya nak pesan. That's why saya kata walaupun ekonomi dibuka, jangan hayal untuk nak pergi bercuti, nak lepas macam tu. Pergi bercuti kalau you all adalah peniaga yang full time, time orang kerja. 1-2 hari boleh spend. Sabtu Ahad time orang tengah bercuti apa bagai, kita buat strategi. Oh, masuk kelas. InsyaAllah Sabtu dan Ahad ni saya spend masa 2 hari untuk you all. Dalam sesi roket pemasaran momentum insyaAllah. Untuk nak bantu, nak fahamkan emosi tu apa. Sebelum nak faham emosi tu pula, kita kata nak faham emosi pelanggan. Kejap. Sebelum cakap pasal emosi pelanggan, you must know pelanggan kau siapa dia. Siapa pelanggan you? Nak kena tahu benda tu juga. Okay, mungkin ada cakap, oh saya dah pernah join. Mana sama kelas kita? Setiap kali kita buat kelas tak sama dia. Weh, lah 810 star. Kau memang betul, cukupkan 1000 lah. Lalang nak bagi saya star. Macam ni saya kena explore lagi sekejap lagi. Star tu apa? Nak buat apa dengan star ni? Ya Allah, Masya Allah. Thank you. Terima kasih banyak, Ya Allah. Belanja sampai 800. Tiba-tiba saya jadi semangat pula nak share ni. Okay. Nak saya cerita apa pula? Nak saya cerita pasal kereta? Saya tak boleh. Saya kalau cerita pasal kereta mungkin 3 jam. Ni tuan-tuan, saya ni adalah car enthusiast. Ya Allah, saya daripada kecil memang nak kereta. Itu ada saya cerita kan? Saya belum sambung ni bahagian kedua. Kenapa? Ya sayang? Ya? Hah? Boleh lah sayang, apa-apa je lah. Yang penting bukan minyak Shell. Puan Izzah tengah masak, dia kepenatan daripada jauh je. Ni bukan pembantu saya, ini orang rumah saya. Bukan? Dia hantar 810 star. Yey, siapa yang bagi? Boleh Didi bercuti ke Genting Highland nak? Masuk live je, muka aku dah macam makcik. Boleh tak Ya, agak-agak? Dek. Oh, Dek. Buat apa, Dek? Buat live, Dek. Janganlah macam saya. Jap, abang tukar jadi macam ni. Okeylah, kita tukar macam ni. Sayang cuba tengok jap. Lagi lawa. Apa benda ni? Saya pun tak tahulah. Dia orang guna filter lah, apa jadah lah. Tak Jabi guna filter boleh macam tu Okey, tu cantik sikit macam kita bedak. Alamak, tiba-tiba clear cantik. pula. Tak pandai selama ni tak kerti guna. Bintang. Ui. Filter. Sorry lah, saya sibuk. Saya pun tak kerti sangat. Tajuk cakap apa dengan korang? Tajuk Cerita apa pasal sura rumah. Alamak. Sayang, tolong betul sahkan, confirm kan? Disahkan segala apa yang cakap abang. Betapa sura rumahnya abang kita betul. dulu. Yang dulu kan abang cakap abang jaga anak, Ammar, Husna. Mandikan anak baby. Mandikan, basuh, berak. Tak, suami saya baby baru 2 hari dah berani mandikan. Sampai apa tahu? Sampai anak kita cakap, sampai Ammar cakap, Ammar tak nak kahwin. Sebab apa? Cuba tanya Umi dia. Kenapa? Tak nak basuh berak anak macam habis. Aku pula yang jadi contoh tak elok. Dia kata tak nak. Thank you for the star rack. Allah, warna merah lah pula. Ya Allah. Tadi lawa lah macam kita dah bedak. Macam mata Korea pula tu. Ni tak lawa sangat. Nanti kalau Banyak kata mak pula. saya kan, alah muka dia memang macam tu dah. Apa nak risau sangat. Ya Allah. Dah lah bang, abang bercakap lah Abby nak masak. Okey tak, tu yang tadi Yang penting cakap dapat dulu approval betul tak je. kita memang abang kena jaga anak apa semua kan. Bukan 2 tahun, approval. 2 anak. Confirmation. Dia kesan dia Abby, apa beza tahu ayah jaga dengan mak jaga. Anak yang ayah jaga, dia orang lebih berdikari. Dan dia orang lebih ganas sikit. Bukan ganas yang ganas lah. Maksudnya lebih tough, tahu. Betul Tak?
Mangauna tough kan. Dan diorang boleh macam susah-susah. Yelah sebab dulu Abi macam masa tu kan abang Lemak tadi manjakan. tadi abang cakap dengan abang sebab masa tu abang kena buat benda tu dengan cepat, bertidurkan dia apa sebab masa tu abang tengah explore tentang internet marketing. Betul. Masa tu saya tengah belajar pasal macam mana nak buat marketing, Bang, traffic. tak boleh. Sorry. Seribu. Ah! Ya Allah, macam-macam pula masa ni Dah kita buat gaya macam tu pula. Okey. Ketam angus pula. Saya tak tahulah pengumuman saya nak masak apa. Tapi yang penting adalah kita kena raikan tetamu yang datang. Tetamu yang hadir ke rumah kita ni membawa keberkatan insya-Allah dengan izin Allah. Membawa 1000 rahmat insya-Allah. Okey, so kita pun kenalah ke rumah. Saya kena memastikan parking ada cukup. Dah pergi. Saya sebenarnya tahun ni saya rasa saya tak pernah pergi pasar lagi. Maksud saya pasar Keluang lah. Kalau pasar Kedai Runcit ni pernah lah pergi. Tapi untuk pasar Keluang saya sebenarnya dah lama tak pergi. Tapi sebab ni orang penting nak datang ni. So hari ni saya keluarlah berpagi-pagian. 6 suku dah keluar rumah dah. Pergi ke pasar Keluang tadi. Dan baru tahu macam mana nak parking. Sebab dulu kalau saya pergi pasar tu setahun sekali. Time nak raya je. So bila PKP ni kan tak ada raya sangat. Makanya saya kurang lah nak pergi. Saya tak adalah nak pergi sangat. So tadi tu saya pergilah. Saya pergi baru saya tahu parking dekat mana sebenarnya nak beli ikan. Lepas tu tadi yang lagi best. Dapat contact number terus. Bang, lepas ni kalau abang malas nak pergi pasar bang, tak apa bang. Kita COD bang. Saya kata ni lagi menarik dek. Jangan risau bang, kita akan COD makanan, lauk-lauk yang fresh bang. Okey dek, terbaik dek. Cuma dia kata kita akan hantar penghantaran dia dah pukul 11 pagi ke atas. Okey? So you dapat sesuatu tadi. Tadi saya kata, bila kita bekerja di rumah, cabaran dia nombor 1 masa. Nombor 2, cabaran dia adalah distraction. Gangguan. Gangguan tu macam tiba-tiba kita rasa macam malas-malas, kita rasa nak tidur, kita ni selalu mengelak dalam hidup. Dalam hidup kita most of the time adalah kita mengelak. Kita akan macam dah plan jadual buat macam ni. Siapa ngaku sekarang? Cuba bagi tahu saya. Nak belanja star baik belanja lagi sekarang. Okey, tapi saya nak tanya, siapa kat sini nak mengaku? Siapa kat sini nak mengaku dia banyak mengelak? Dia dah tetapkan jadual tapi dia mengelak. Dia selalu tak follow jadual dia. Dia selalu tak ikut dia punya jadual. Dia selalu langgar. Muaz. Naik atas, kat bawah ni bibik nak kemas. Pintu nanti bibik tutup pintu takut lalat masuk. Okey. So, saya nak kenalkan lah kat korang ni. Ni nenek saudara saya kirim kat saya. Saya tak tahu korang kenal tak benda ni apa. Walaupun selalunya kita hanya makan ni time hari raya. Tapi hari ni sebab mak saya balik kampung, kemudian nenek saudara saya memang kalau balik dia mesti ingat dia kirimkan saya apa-apa. Dia kirim saya benda ni. Siapa tahu? Siapa tahu kat sini? Ni distraction juga ni. Dulu bila suruh rumah kan distraction apa tahu? Makan tak menentu. Kejap nak order tu, kejap nak order ni, kejap makan tengah malam. Kita jenis bangun lambat, tidur pun lambat. Bila tidur lambat lapar. Tu distraction tu. Memang banyak sangat gangguan time tu. Ni pun distraction ni. Alamak, dah 1000 star. Ya Allah, terima kasih banyak. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih. Thank you. Ini namanya apa? Ini adalah makanan orang Bugis. Ini adalah dia macam nasi, dimasak dengan santan. Digunakan beras apa, lepas tu dia masak sampai dia lembut. Lepas tu, kita macam akan penyekkan. Kita bentuk dia dan gunakan daun ni. Ni daun pisang, bukan daun ni. Ni pucuk. Pucuk dia. Pokok pisang, betul pokok pisang. Pokok pisang, nipah. Dia ambil pucuknya, makanya dibungkus macam ni dan direbus. Tak adalah lama sangat, 8 jam. Maka terbentuklah namanya burasak. Pandai pun. Zafina Zafrin. Siapa lagi jadi? Bukan tepung talam bang, salah Nur Aina Bacuk. Memang orang Bugis lah tu nama Bacuk. Siapa nak tahu, saya nak bongkarkan. Nama saya kalau bukan Muhammad Najib, atuk saya dulu, arwah atuk saya sebenarnya bukan nak bagi saya nama Muhammad Najib. Sepatut-patutnya atuk saya nak bagi saya nama Bugis. Siapa nak tahu? Nasib baiklah mak saya don't agree. Okay. Mak saya kata, janganlah nama tu. Kan, okay. Ni tadi burasak. Ni ada satu lagi bentuk dia prisma. Menarik ni, prisma. Yang ni namanya apa? Siapa pandai? Bukan latik, bukan buras. Burasak. Tak sampai ayat tak habis. Yang ni tadi dia adalah macam nasi. Rasa dia like macam nasi lemak lah. Ini dia adalah pulut. Pun direbus sama 8 jam. Saya dulu suka bantu nenek saya buat.
Oi, sedap, Masya Allah, sedap gila. Orang Bugis ni suka santan. So, saya pun tak tahulah kenapa. Orang Bugis suka santan, suka benda manis. Tapi, saya tak apa-apa sangat. Okay. So, yang ni namanya lepat loi. Lepat loi. L-E-P-A-T-L-O-Y. Lepat loi. Ni namanya. Sedap. Sebab apa? Dimakan dengan mak saya dah masakkan saya. Dimasakkan apa? Siapa nak tengok? Siapa nak tengok? Ni saya punya favourite, babe. Ya Allah, tak jadi aku nak diet. Semalam aku dah cakap tu. Semalam last. Semalam ayat copywriting saya makan. Saya kata ni last. Nampaknya bukan last. Sedih. Ni dia dibungkus macam ni. Dia, bila dia dah bentuk macam ni, dia akan bulatkan macam ni pula. Dengan daun pisang pula. Lepas tu dia masuk dalam periuk. Lepas tu dia rebus selama 8 jam. Samalah, burasak ke lepak loi sama. Kemudian, dia adalah dimakan dengan benda ala ni. Ni mak saya dah masakkan. Tadi saya pergi rumah mak saya. Pagi-pagi mak saya dah mesej. Asam pedas ikan parang. Asam pedas ikan parang. Nampak tu tuan-tuan, menarik weh. Siapa berani nak tolak weh. Nampak tu, berkilat-kilat nampaknya. Okay, dia masak ni dan setiap hari bila dah masak, orang Bugis punya style adalah dia letak tebu. Manis dia tu bukan daripada gula. Kadang mak saya dia akan letak tebu. Tebu tu potong-potong masuk dalam tu. Supaya manis tu datang daripada tebu. Kemudian dia masak. Setiap hari dipanaskan. Sampai dia masak 2-3 hari. Kalau biasa sebelum raya. Sampai kuah dia tu jadi pekat, melikat. Dan dimakan dengan benda alah ni. Dimakan dengan ni lah. Memang dia punya makan adalah cecah dengan asam pedas ikan parang. Tak nampak abang tunjuk ni dia. Tahu tak sayang? Sejauh mana saya nampak abang punya obses kepada ikan parang? Ya Allah. Walaupun benda tulang, saya tuan-tuan, ikan tak ada tulang gua tak makan Tak ada Sampai challenge. saya tak bagilah dia makan lagi. Saya ikan tak ada tulang saya tak makan, tak ada challenge. Senang sangat. Saya tunjuk gambar biar tengah macam ni saya. Tak, benda tak masuk abang. Saya nanti ambil daun abang suka pisang. ikan bulat mata, daun pisang kat mana? Kat mamak. Nak buat apa? Shell out. Tak shell out. Untuk nak besar yang panjang. Sebab baby Habis dia ambil nanti dulang nak letak besar. Minta mak ke minta mak kita, tak tahulah. dulang tu cantik ke tak? Sebab tu letak daun pisang. Kalau tak, pasal suruh Razi beli plastik. Dan atas dia daun Tak pisang. abang rasa buat je dalam bekas-bekas je kot. Satu lauk Sure satu tahu. ke? Habis nanti kalau Makan kuah kat dia- pinggan je. Tak payah nak kat dulang ke apa. Takut nanti kan dia Nanti kita bersifat. tengok sebab asal macam baru beli dulang hari tu. Tengok dulang. Tak ada pakai sport rim abang. Tanya dulang. Boleh tak? Makan shell out. Kalau nak pinjam dulang boleh. Sayang, Kita 1000 nak sayang dia makan bagi sekali. star ini. Boleh Thank berhentikan you, ya penting. Allah. Boleh redeem tak? Redeem lah rupiah tak? Saya memang suka. Tuan-tuan, ya Allah. Saya tak makan ikan yang tak bertulang ni. Dia macam tak ada challenge. Macam senang sangat. Okay. So, saya kena makan benda yang mencabar. Saya suka apa tau? Ni saya nak bagi tahu ikan yang banyak tulang Ikan parang. Ikan terubuk. Ikan bulat mata kalau orang Pontian panggil lah. Semua memang tulang dia rare. Memang tak main-mainnya. Memang saya suka. Sebab ikan banyak tulang ni sedap. Kalau macam ikan tak banyak tulang kan macam tenggiri, macam kembung, macam tak menarik lah untuk saya. Okay? Okay. So, point yang kedua tadi nampak distraction. Bila kita menjadi sura rumah. Kalau wanita tu suri rumah lah. Kalau lelaki tu sura rumah. Okay? So, kita adalah so, apa benda yang nak kena buat? First kali adalah tadi saya kata, kena adakan jadual. Bila dah ada jadual, kena hormati jadual kita. Sebab tu hidup kita. Kita yang menguruskan. Dan tetapkan juga waktu untuk family. Tetapkan waktu juga untuk bersolat. Dan orang lelaki saya sangat galakkan, please. Tolonglah sama-sama committed turun solat berjemaah di surau atau masjid. Sekarang pun dah boleh kan? Hari tu kita lama tak dapat nak solat kat masjid surau. Kali ni kita sama-sama lah insyaAllah. Okay, so saya nak ucapkan terima kasih pada yang join ni. And please tolong bagi anda yang betul-betul nak dapat peluang kedua, nak betulkan balik bisnes kita, orang sedang recover bisnes, ekonomi, hidup pun kembali insyaAllah dan normal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita dengan ikhtiar kita dengan vaksin kan. Masing-masing dah ambil. So apa kata berjumpa dengan saya Sabtu dan Ahad ni 2 hari je. 2 hari yang sangat penting untuk hidup kita. Kalau tidak nanti kita akan buang masa lama sangat. Mungkin 2 tahun, 20 tahun, 12 tahun. So insyaAllah sama-sama kita nak ada hidup yang baik. Saya tahu ramai orang nak kehidupan yang baik. Ramai orang nak ada rumah impian. Ramai orang nak ada kereta impian. Ramai orang nak ada masa yang berkualiti dengan family. So buat betul-betul bisnes tu. Belajar betul-betul. Fahami, kuasai marketing. Kuasai sales.
gembirakan pelanggan. Dan insyaAllah akan more achievement will come to you insyaAllah. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alamak, jap kita bagi budak ni lah. Nak cakap apa? Cakap bye. Hai, bye-bye dulu kat diorang. Hai, cakap hai. Tu Mukhlis. Hai, cakap dulu hai cepat. Hai, cakap nama saya. Okish, bukan Okish lah. Mukhlis. Mukhlis, kalau nak cakap rosak macam mana? Rorak. Oh, bukan rorak. Kalau nak cakap kereta merah tu kereta apa? Kamera. Lamborghini, bukan. Lamborghini. Yang lagi satu tu ke apa? Ke apa? Oh, hebatnya. Nak habiskan ni. Bye-bye semua. Cakap bye-bye. Bye. Cakap like. Ya Allah, bintang dah 1400. Terima kasih yang bagi bintang. Terima kasih yang belanja saya star sampai 1408 ni. Masya Allah, tabarakallah. Thank you semua. Bye.